Puan Speaker, oleh kerana saya adalah salah seorang daripada kumpulan rentas parti Parlimen iaitu anti rasuah, Integrity Government dan anti rasuah, saya ingin bertanyakan membawa soalan mengenai RUU pendanaan politik. Pada 18 September 2023, Yang Berhormat Datuk Seri Azlina Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengumumkan bahawa Jemaah Menteri telah menetapkan 7 pertimbangan ketetapan dasar berkaitan rang undang-undang pendanaan politik. Antaranya, mewujudkan undang-undang baharu bagi mengawal selia sumbangan politik dan peranan pengawal seliaan dilaksanakan oleh sebuah badan bergandung persekutuan sebagai entiti bebas dan berkecuali. Namun, tiada ketetapan tentang pendanaan awam atau public funding untuk parti-parti politik. Public funding merupakan satu sistem di mana sejumlah wang diperuntukkan oleh kerajaan untuk diagihkan kepada parti-parti politik mengikut formula yang ditetapkan. Apakah kerajaan akan mempertimbangkan pelaksanaan sistem pendanaan awam di Malaysia sebagai salah satu daripada langkah penting untuk mengurangkan kebergantungan parti-parti politik kepada dana daripada pihak swasta? Adakah akan diadakan satu sesi libat urus dengan parti-parti politik di dalam negara ini untuk menerangkan bagaimana RUU ini berfungsi dan bagaimanakah cadangan lantikan jawatankuasa Badan Berkanun Persekutuan yang akan dilantik untuk mengawal selia sumbangan politik ini? Adakah mereka akan dilantik oleh Government of the Day seperti yang telah diamalkan sehingga kini? Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bentong. Berdasarkan soalan, rasanya terdapat 3 soalan yang telah pun diajukan. Untuk makluman Yang Berhormat, memandangkan RUU pendanaan politik, RUU tersebut membabitkan isu sumbangan politik yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk ahli-ahli parti-parti politik, ahli-ahli parlimen. Jemaah Menteri telah bersetuju agar skop dasar RUU tersebut hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia Pilihan Raya dan Reformasi Institusi Dewan Rakyat. Saya merujuk badan tersebut sebagai JKPK. Rujukan kepada JKPK ini adalah turut mengambil kira keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri bahawa penggubalan RUU ini perlu diperhalusi dengan sangat teliti agar RUU tersebut dapat mencapai tujuannya untuk mengawal selia pendanaan politik secara menyeluruh dan berkesan. Sehubungan itu, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi telah pun merujuk skop dasar RUU tersebut kepada JKPK melalui surat bertarikh 13 September 2023 kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat. Tujuan rujukan berkenan ialah juga agar JKPK dapat membuat penelitian ke atas skop dasar RUU tersebut dan memberi cadangan-cadangan penambahbaikan untuk dipertimbangkan oleh kerajaan, termasuk berkenaan cadangan yang ditimbulkan, iaitu cadangan pendanaan awam untuk parti-parti politik sekiranya difikirkan wajar oleh JKPK. Dalam menjawab persoalan ahli Yang Berhormat berhubung sesi libat urus bersama parti-parti politik berkenaan RUU tersebut pula. Selain daripada rujukan kepada JKPK, di mana komposisinya merentasi parti politik, penelitian berhubung sumbangan politik ini telah pun melalui beberapa sesi libat urus bersama pihak-pihak berkepentingan seperti pemimpin tertinggi parti politik, wakil dan ahli parti-parti politik, kementerian, jabatan serta agensi persekutuan. Sesi libat urus bersama jabatan dan agensi kerajaan telah diadakan pada 26 September 2022, manakala sesi libat urus bersama wakil parti-parti politik telah diadakan pada 28 September 2022. Sesi seumpama ini juga akan diteruskan
berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa untuk terus menerangkan bagaimana RUU tersebut berfungsi. Berhubung cadangan lantikan jawatan kuasa Badan Berkanun Persekutuan yang akan dilantik untuk mengawal selia pendanaan politik, Kerajaan Perpaduan akan mempertimbangkan struktur lantikan yang telus dan bersesuaian bagi memastikan pelaksanaan RUU tersebut teratur dan pandangan serta cadangan oleh JKPK dalam hal ini akan turut diambil kira. Selaras dengan hasrat dan aspirasi kerajaan mendukung aspirasi Malaysia Madani, inisiatif ini dapat meningkatkan keyakinan rakyat bahawa tadbir urus dalam kalangan ahli politik dan anggota pentadbiran diamalkan berteraskan prinsip pertelusan, accountability dan integriti. Selain itu, inisiatif ini juga membuktikan komitmen Kerajaan Perpaduan dalam melaksanakan agenda reformasi yang berterusan serta memantapkan integriti dan tata kelola yang baik demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Adalah diharapkan agar sumbangan politik dalam apa jua bentuk tidak dijadikan medium penyalahgunaan kuasa dalam kalangan ahli dan parti politik yang boleh menjejaskan imej negara dan usaha Kerajaan Perpaduan memperkasakan pencegahan dan intervensi menerusi penyuburan aspek ihsan dalam masyarakat madani. Berdepan dengan dunia kini yang penuh dengan kerumitan, pencanggahan, kekacauan dan keserentakan, maka kefahaman, penghayatan, pengamalan ihsan perlu diberikan keutamaan agar perkara menjatuhkan peradaban sesebuah masyarakat seperti rasuah mampu dielakkan. Terima kasih, Puan Speaker. Saya persilakan Yang Berhormat Bentong untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Puan Speaker, terima kasih di atas jawapan Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, tadi saya mendengar bahawa sesi libat urus diadakan dengan pemimpin atasan daripada parti politik, agensi kerajaan dan sebagainya. Namun adakah pihak kerajaan juga akan melaksanakan sesi libat urus dengan organisasi bukan kerajaan atau NGO untuk menambah baik RUU pendanaan politik ini, dan apakah proses yang akan diguna pakai bagi tujuan sesi libat urus ini? Kerana kita lihat banyak isu-isu yang melibatkan isu pendanaan politik. Jadi apakah isu-isu ini sebenarnya yang kita lihat sebagai cabaran sebenarnya dalam kita mengutamakan isu pendanaan politik ini dapat dilaksanakan, dan apakah cadangan untuk kita menangani isu rasuah politik dan pendanaan yang tidak terkawal selagi mana RUU pendanaan politik ini tidak dilaksanakan? Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, perkara ini ataupun dasar polisi, skop dasar RUU ini kini berada di hadapan JKPK. Now, di dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa perkara JKPK tersebut kini sedang melakukan untuk meningkatkan lagi sesi-sesi libat urus dan sebagainya. Berkenaan pertanyaan Yang Berhormat sama ada NGO dan CSO akan dijemput untuk menghadiri sesi-sesi libat urus, seperti yang saya katakan tadi, proses tersebut belum selesai lagi. Jadi memangnya sesi-sesi libat urus tersebut akan terus berterusan untuk dan mereka yang akan dijemput sudah tentunya akan mempunyai kepentingan dalam bidang ini, termasuk saya rasa seperti NGO dan CSO. Berkenaan dengan soalan seterusnya, sama apakah usaha-usaha atau yang akan diambil untuk meningkatkan lagi ketelusan dalam pendanaan politik. Seperti yang saya katakan tadi dalam jawapan saya tadi, inisiatif yang telah pun diambil dasarnya perlu ditetapkan dan di-finalize, dan itulah tahap kami berada pada masa ini di depan JKPK tersebut.